Assalamualaikum dan selamat pagi. Diharap murid-murid dah bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Tajuk kita pada hari ini ialah kepentingan bahagian tubuh. Tubuh siapa yang kita nak pelajari pada minggu ni? Tubuh haiwan. Kita masih lagi di bawah tajuk haiwan ya. So sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Objektif kita ialah murid boleh menyatakan sekurang-kurangnya 4 bahagian tubuh haiwan dan menyatakan kepentingan bahagian tubuh tersebut bagi haiwan berkenaan. Okey, kita dah belajar bahagian tubuh haiwan. Okey, pada pembelajaran pada minggu lepas. So, berdasarkan bahagian tubuh haiwan tu, kita nak nyatakan apa kepentingannya pada haiwan tersebut. Kenapa haiwan tersebut ada bahagian tubuh tersebut? Apa yang membantu tubuh tersebut pada haiwan yang mempunyai anggota badan tersebut. Jadi sebelum cikgu pergi dengan lebih lanjut, cikgu tunjukkanlah dulu pembelajaran kita pada minggu lepas ya. Minggu lepas kita belajar bahagian tubuh haiwan. Kalau kita tengok ni dekat sekeliling kita ni ada banyak jenis haiwan. Ada haiwan yang berlainan saiz. Okey, ada yang besar, ada yang kecil. Ada haiwan yang hidup di darat, ada haiwan yang hidup di air. Dan jenis-jenis haiwan yang berbeza ni, anggota badannya juga adalah berbeza. Cuba tengok balik. Contohnya kalau kat sini arnab dengan burung, okey, anggota badannya berbeza. Okey, ikan, siput, lembu, gajah dan lama-lama anggota badannya juga adalah berbeza. Okey, jadi daripada anggota badan ni kita nak kaitkan kenapa ada anggota badan tersebut pada haiwan tersebut. Apa kepentingannya? Jadi murid-murid boleh rujuk juga ya dalam buku teks kita pada muka surat 46. Buku teks sains ya, muka surat 46. Kalau murid tengok kat sini, contohnya buaya. Buaya ada kulit yang keras. Apa kepentingan kulit yang keras? Untuk mempertahankan diri. Jadi bila buaya ada kulit yang keras, so dia boleh mempertahankan diri daripada haiwan lain jika ada haiwan lain yang cuba mengancamnya ataupun mencederakannya. Okey, itulah kepentingan kulit keras pada haiwan tersebut. Okey, kita tengok pula anggota badan yang lain. Contohnya seperti kaki selaput renang. Ada pada buaya dan ada juga pada katak. Perhatikan macam mana rupa kaki selaput renang. Okey, so apa fungsinya? Apa kepentingannya terhadap haiwan-haiwan ini? Okey, untuk membantunya berenang. Jadi buaya dan katak boleh masuk di dalam air, boleh berenang di dalam air sebab dia ada kaki selaput renang yang membantunya untuk berenang di dalam air. Okey, macam mana dengan anggota yang lain yang terdapat pada ikan? Kalau kita tengok, ikan dia tak ada kaki ya. Ikan adalah haiwan yang tak berkaki. Tapi ikan hidup dalam air. Jadi macam mana ikan bergerak? Dia bergerak dengan dia apa? Dia berenang. Adakah dia ada kaki selaput renang? Cuba perhatikan. Tak ada. Dia tak ada kaki selaput renang. Jadi anggota badan mana yang membantunya untuk berenang? Ekor dan juga sirip. Ekor fungsinya, kepentingannya untuk memandu arah. Di mana sirip membantunya untuk berenang. Jadi walaupun ikan tiada kaki tapi tetap boleh berenang sebab dia ada anggota iaitu sirip dan juga ekor yang membantunya untuk berenang. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, tanduk dan sumbu. Tanduk, kalau tengok kat sini contohnya kerbau. Kerbau ada tanduk. Tanduk tu pada bahagian kepala ya. Badak sumbu ada sumbu pada bahagian depannya. Itu adalah sumbu pada haiwan tersebut. Tanduk dan sumbu ni fungsinya, kepentingannya adalah sama pada haiwan tersebut, iaitu untuk mempertahankan diri. Kalau haiwan ni rasa dia terancam, dia akan menggunakan tanduk bagi kerbau dan sumbu bagi badak sumbu
untuk mempertahankan diri daripada diancam oleh haiwan lain. Okey, contoh yang terakhir cikgu nak tunjuk di sini iaitu adalah haiwan yang ada kepak. Kepak ataupun sayap ya. Kenapa rama-rama dan juga burung ada kepak? Apa kepentingan kepak? Okey, kepak kepentingannya membantu haiwan tersebut untuk terbang. Sebab tu kalau kita tengok burung boleh terbang, rama-rama boleh terbang sebab dia ada anggota badan iaitu kepak yang membantunya untuk terbang. Jadi murid-murid berdasarkan contoh yang cikgu terangkan, murid-murid boleh juga kena pasti ya, berdasarkan contoh ni, bahagian-bahagian tersebut yang terdapat pada haiwan tersebut membantunya untuk mempertahankan diri dan juga membantunya untuk bergerak. Contohnya kalau ada kepak tadi boleh apa? Boleh bergerak. Ada sirip boleh berenang. Ada kulit yang keras untuk mempertahankan diri. Ada tanduk dan juga sumbu untuk apa? Mempertahankan diri. Jadi pentingnya ada anggota tubuh tersebut pada haiwan tersebut berdasarkan apa? Sama ada untuk dia bergerak ataupun untuk dia mempertahankan diri. Okey. Jadi cikgu rasa murid-murid boleh dapat ya penerangan cikgu ni. Jadi di sini untuk latihan kita minggu ni, okey, latihan kita yang ini murid kena tulis di dalam buku jota ya. Buku jota latihan ni terdapat dalam buku teks sains muka surat 49. Okey, soalan nombor 2 iaitu di mana dia kata nyatakan kepentingan bahagian tubuh ini kepada haiwan. Jadi murid-murid gambar A, B dan C tu murid-murid tak perlulah cetak. Saya cuma tunjukkan cetakan di sini. Murid tak perlu cetak sebab gambar tu ada dalam buku teks ya. Jadi murid tengok je dalam buku teks. Macam mana murid yang nak tulis jawapan? Okey. Untuk gambar A, so tengok gambar A ni gambar apa? Kaki selaput renang. So tuliskan kepentingannya. Kita dah pelajari tadi ya. Kaki selaput renang membantunya untuk berenang. Okey, B. Tengok gambar B. Gambar B tu dia nak tunjukkan haiwan tu ada kepak. So tulis kepak. So apa kepentingan kepak kepada haiwan tersebut? Membantunya untuk terbang. Okey, C. C ni kalau kita tengok cengkerang kan? So apa kepentingannya? Untuk mempertahankan diri. Jadi murid-murid cuma perlu tulis ya nama bagi anggota badan tersebut dan apa kepentingannya sahaja. Gambar tak perlu dicetak ya. Gambar boleh rujuk dalam buku teks muka surat 49. Jadi latihan ni tulis di dalam buku jota. Okey, yang seterusnya, latihan yang seterusnya, okey, latihan ni dalam buku aktiviti pada muka surat 30. Adalah soalan ni ada 3 juga ya. So kat sini dia kata isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Murid kena baca ya. Tanduk dan sumbu membantu haiwan ini. Okey, untuk apa? Kita dah pelajari tadi kan. Nombor 2, kepak membantu haiwan ini. Untuk apa? Okey. Sirip dan kaki selaput renang membantu haiwan ini. Kita dah pelajari tadi kan. Jadi murid nyatakan di sini. Jadi murid ada 2 latihan ya. Satu dalam buku jota, satu dalam buku aktiviti. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. So, cikgu ucapkan terima kasih dan juga selamat melakukan tugasan.